Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Institute for Management Development atau IMD di Lausanne, Switzerland, Malaysia kini menduduki tangga ke-14 sebagai salah satu negara yang mempunyai ekonomi berdaya saing berbanding tangga ke-16 pada tahun 2011. Kajian tersebut telah turut menunjukkan bahawa berbanding dengan negara yang memiliki nilai pendapatan isi rumah kurang daripada RM60,000, Malaysia turut mengekalkan kedudukan kedua dari 29 di hadapan negara-negara membangun seperti China, Chile dan Thailand. Kejayaan negara dalam memperbaiki kedudukan ke tangga 14 turut menunjukkan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan dalam memperbaiki daya saing ekonomi negara. Dan langkah-langkah tersebut merupakan usaha berterusan yang merangkumi penambahbaikan terhadap pelaksanaan sistem perkhidmatan awam, peningkatan ketelusan dan accountability bagi menjana pembangunan sektor swasta yang berdaya manfaat. Prestasi yang lebih baik ini juga turut digambarkan di dalam Indeks Keyakinan Pelaburan Asing 2012 oleh A.T. Kearney, di mana kedudukan Malaysia telah meningkat ke tangga ke-10 pada tahun 2012 berbanding kedudukan di tangga ke-20 pada tahun 2010. Tuan Yang di-Pertua, Perhimpunan Haram Bersih 3.0 yang diadakan pada 28 April 2012 secara amnya tidak memberi kesan terhadap keyakinan pelabur asing ke negara ini. Malaysia masih mengekalkan keyakinan pelabur berlandaskan asas-asas atau fundamentals dengan izin ekonomi negara yang kukuh. Walau bagaimanapun, kementerian ini berpandangan bahawa sekiranya aktiviti seperti Perhimpunan Haram Bersih 3.0 tersebut dibiarkan berterusan, ianya akan memberikan kesan dari segi keyakinan para pelabur terhadap keselamatan dan kestabilan ekonomi negara. Saya Lenggong. Terima kasih Datuk Ketua dan tahniah kepada kerajaan atas berbagai usaha, inisiatif dan pendekatan baru yang dibuat telah melonjakkan Malaysia dan meletakkan negara ini pada kedudukan dan dasar betul dan aspek pelaburan dan sebagainya. Kebimbangan kita ialah apabila ada usaha, ada pihak tertentu yang melakukan pelbagai perkara untuk mengganggu gugat usaha murni kerajaan, kalau usaha untuk meningkatkan pendapatan negara dan sebagainya. Bersih 3.0 ini yang kita cukup yakin bahawa ia juga bertujuan untuk merosakkan imej negara, terutama laporan yang dibuat oleh media-media antarabangsa. Apakah langkah jangka panjang yang dibuat oleh kementerian untuk memulihkan semula imej Malaysia di media antarabangsa, dan kita juga yakin bahawa bersih dan juga demonstrasi jalanan ini mungkin menjadi pilihan pada pihak Pakatan Rakyat jika tidak dapat merintah sebagainya. Saya nak minta pandangan pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lenggong. Tuan Yang di-Pertua, walaupun dari segi keyakinan pelabur terhadap Malaysia itu tidak terjejas seperti yang saya nyatakan tadi, akibat daripada Perhimpunan Haram Bersih 3.0, tetapi sudah tentu demonstrasi jalanan ini tidak membantu kita untuk menarik FDI ke Malaysia. Dan seperti mana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Lenggong, memang benar imej dah tentu akan terjejas. Dan selain daripada demonstrasi jalanan ini yang kemudian ditukar menjadi rusuhan, kita tahu juga mengenai kegiatan beberapa pemimpin pihak pembangkang yang kerap kali keluar negara untuk memburuk-burukkan nama baik Malaysia, dan sudah tentu ini juga tidak membantu untuk menarik pelabur ke Malaysia. Dan kalau ini berterusan, saya rasa bahawa keyakinan pelabur terhadap Malaysia mungkin akan semakin negatif. Dan saya dapati bahawa mungkin apabila FDI kita menurun akibat daripada tindakan-tindakan ataupun aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh pihak pembangkang ini,
maka pada waktu itu mereka boleh menuduh kerajaan tidak cekap untuk mengendalikan ekonomi negara kita ini. Ironisnya Yang Berhormat, apabila kita keluar negara untuk menarik pelabur, yang mendapat manfaatnya termasuklah negeri-negeri di bawah Pakatan Pembangkang. Antara aktiviti yang kita jalankan untuk meyakinkan pelabur asing terhadap Malaysia adalah untuk memperkenalkan pendekatan berfokus ataupun targeted approach, di samping penekanan terhadap industri berintensifkan modal dan teknologi serta penglibatan dalam R&D untuk menarik pelaburan. Selain itu, kita juga memberikan tumpuan khusus kepada syarikat terkemuka yang telah dikenal pasti dalam sektor bernilai tambah tinggi, industri berasaskan pengetahuan dan teknologi tinggi, menambah baik dasar-dasar semasa termasuk meliberalisasikan dasar-dasar berkaitan pelaburan bagi menggalakkan pelaburan di seluruh negara, menambah baik sistem penyampaian kerajaan dan mengurangkan kos untuk menjalankan perniagaan serta menangani kerenah birokrasi melalui pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan atau pemudah. Dan selain itu, menaik taraf dan memodenkan infrastruktur termasuk rangkaian telekomunikasi terbaru dan taman sains teknologi tinggi bagi memenuhi keperluan industri yang baru muncul seperti industri alternatif tenaga yang boleh diperbaharui, elektronik, berteknologi tinggi, jentera dan kelengkapan serta peralatan perubatan. Apakah Yang Berhormat Timbalan Menteri mencadangkan boleh diteruskan dengan bersih 4.0? Yang keduanya, Yang Berhormat Timbalan Menteri juga mengesahkan bahawa Malaysia masih lagi menjadi destinasi pelaburan daripada negara-negara luar. Namun kalau kita melihat statistik dan data yang terkini, negeri Selangor dan Pulau Pinang masih menjadi dua buah negeri yang terbaik mencatatkan pelaburan. Mengapa ini berlaku? Boleh Yang Berhormat Timbalan Menteri menjelaskan? Kerana kedua-dua negeri ini adalah negeri di bawah kepimpinan Pakatan Rakyat. Yang Berhormat Tuan Yang Ketua dan Yang Berhormat, sebenarnya seperti yang saya nyatakan tadi, walaupun dari segi usaha kita untuk menarik pelabur asing itu tidak terjejas atas kegiatan haram sebenarnya perhimpunan Bersih 3.0, saya tak tahu apa definisi aman bagi Yang Berhormat, kerana bila ada rusuhan saya tak anggap itu sebagai aman. Walaupun ianya tak memberi kesan, ianya adalah kerana asas-asas ekonomi yang kukuh. Saya sebutkan tadi bahawa perhimpunan haram 3.0 itu, Bersih 3.0 itu tidak membantu untuk menarik pelabur. Saya tak yakin bila pelabur melihat tindakan ataupun aktiviti seperti itu, mereka akan berlumba-lumba untuk melabur di Malaysia. Saya juga tertarik dengan kenyataan Yang Berhormat bahawa negeri-negeri pembangkang berjaya menarik pelaburan yang tertinggi di kalangan negeri-negeri di Malaysia ini. Seperti yang kita sedia maklum, kedua negeri ini iaitu Pulau Pinang dan Selangor adalah destinasi pelaburan, antara lain kerana infrastrukturnya yang agak sempurna, yang seperti jalan raya, lebuh raya, pelabuhan, universiti, pembekalan utility seperti api dan air yang sempurna dan sebagainya. Dan semua ini sudah tentu telah diusahakan oleh Kerajaan Barisan Nasional di peringkat persekutuan. Tapi suka saya nyatakan di sini daripada angka-angka terbaru yang kita dapat daripada bulan Januari hingga Mac 2012, iaitu untuk projek-projek di dalam semua sektor ekonomi yang telah diluluskan, negeri yang mendapat pelaburan swasta yang tertinggi ialah negeri Sabah dengan jumlah 10 bilion ringgit. Selangor turun ke nombor 2
Yang ketiga ialah negeri Johor dengan 2.6 bilion ringgit, dan yang keempat negeri Sarawak iaitu 2.3 bilion ringgit, dan Sarawak Sarawak 2.3 bilion ringgit, dan yang kelimanya ialah negeri Terengganu pada 1.4 bilion ringgit. Jadi nampaknya negeri-negeri di bawah Barisan Nasional turut berprestasi tinggi dalam soal menarik pelaburan. Dan suka saya ingatkan kita semua bahawa Pulau Pinang dan Selangor selalu mendapat prestasi yang tinggi dalam soal pelaburan ini, sewaktu di bawah kerajaan Barisan Nasional juga. Terima kasih.